Assalamualaikum and Salam Malaysia Madani. Today I will talk about my topic, which is about juvenile code. What is juvenile code? Okay, let's go and see. Let's go to the origin of the juvenile code. Social forces were set in motion to separate differentiate juvenile offenders from adults. The concept of juvenile delinquents as a distinct entity began to emerge. Europe and colonial America, children who broke law and could be treated in the same manner as other offenders. Under English law, which formed the basis for treatment of juvenile by the court in America, children under the age of 7 were regarded as incapable of forming criminal offenders, although if criminal intent. Children between the ages of 7 and 14 could be charged with crime and tried in criminal court like an adult if it was demonstrated that the child could be distinguished between the right and wrong. Maksudnya di sini, pasukan sosial telah ditubuhkan bagi membezakan penjenayah kanak-kanak dan jenayah dewasa. Disebabkan itu juga, juvenile delinquency mula diperkenalkan pada zaman kanak-kanak pada zaman Eropah ataupun di Amerika kolonial. Kanak-kanak yang menentang undang-undang ini akan dikenakan hukuman seperti penjenayah dewasa. Disebabkan itu juga, di bawah undang-undang English, iaitu yang berkhidmat sebagai asas kepada Mahkamah Amerika bagaimana kanak-kanak ditangani. Apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun, kanak-kanak itu dikira tidak bersalah kerana tidak ada bukti menunjukkan bahawa kanak-kanak itu berniat untuk melakukan sebarang jenayah. Disebabkan itu juga, kanak-kanak pada umur 7 hingga 14 tahun yang disyaki melakukan 14 tahun yang membuat jenayah akan diletakkan di mahkamah dewasa, mahkamah jenayah seperti orang dewasa, kerana di situ kanak-kanak pada umur tersebut telah dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Youth over 14 were considered adult and subject to the criminal law as such. If a child tried as an adult was found guilty, the judge was required to impose the penalty set by law without taking into account the age of the offender. To save children from the severe penalties of the criminal law, one of these was the Chancery Code that was developed in the 13th and 14th centuries. The code operated under the doctrine of parent patria, father of his country, which was applied to the mean that the king, acting through his representative, the chancellor of the court, could depart from the penalties set to various criminal offences, but also take control over children who had not committed crime but were involved in vagrancy, illness, incorrigibility, or association with undesirable persons. Kanak-kanak yang dikira pada umur 14 tahun ke atas sudah dianggap sebagai dewasa dan tertakluk kepada undang-undang jenayah. Sekiranya seseorang kanak-kanak itu membuat satu kesalahan ataupun membuat satu jenayah dan ditemui bersalah, maka kanak-kanak tersebut akan dikenakan hukuman tanpa mengira berapa umur penjenayah tersebut. Dan untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut dikenakan hukuman yang keras ataupun hukuman yang berat daripada undang-undang jenayah, satu-satunya mahkamah yang boleh menyelamatkan kanak-kanak itu ialah Mahkamah Chancery yang ditubuhkan pada pada 13 dan 14 pada abad ke-13 dan 14 Masihi. Under the concept of parent patria, all children are regarded as subject to the benevolent protections of the court. The viability of the principle parent patria was confirmed in 1939-38 by a Pennsylvania Supreme Court decision in the case of ex parte cors. In late 19th century, certain social philosophers in the United States seized upon the idea as the basis for the development of a new kind of court, who consider only the cases and behavior of juveniles. Konsep parent patria, semua kanak-kanak dianggap tunduk kepada protektif mahkamah demi kebaikan mahkamah itu sendiri. Dan prinsip parent patria ini telah disahkan pada tahun 1838 oleh Mahkamah Agung Pennsylvania dalam kes ex parte cors. Dan pada akhir abad ke-19, ahli falsafah tertentu adapun ahli falsafah sosial di Amerika Syarikat telah menangkap perkara tersebut merupakan satu idea yang baru untuk mereka menubuhkan satu mahkamah yang jenis baru. Mahkamah itu hanya mempertimbangkan kes yang tinggal laku remaja sahaja. Next, we go to the child savers. The child savers.
The Child Savers, a group of reformers, play a key role in pressuring state government to establish hearings and spirit detention facilities for children and ultimately to create juvenile courts. The Child Savers is only two. One is James Adam and two is Louis D. Coven. The Child Savers is merupakan kumpulan penyelamat kanak-kanak di mana kumpulan tersebut merupakan satu reformis untuk menubuhkan siasatan ataupun kemudahan penahanan kepada kanak-kanak secara berasingan sehingga boleh menyebabkan wujudnya mahkamah kanak-kanak itu sendiri. Penyelamat kanak-kanak itu adalah dua orang yang paling terkenal sekali, iaitu James Adam dan Louis D. Coven. The child saving movement was also motivated by the desire to control the lower classes and preserve the privileged position as its middle class advocates. The general belief held by the child savers was that these children merely needed to be exposed to the right influences as soon as possible in order to learn about middle class work ethics and morals into devotion to normative ways of living. The effort of reformers soon bore fruit. In 1987, spirit hearings were required for juvenile brought to the trial in Boston. Next, we move to the creation of the first juvenile court. On July 1989, the Illinois legislature approved legislation that is widely recognized for establishing the nation's first juvenile court. All juvenile court cases should be heard one by a circuit judge who would have their own record and courtroom. Since Cook County, Chicago was the only jurisdiction with a population this size, it became the site of the first juvenile court. Juvenile court gained popularity quickly. More than 600 juvenile court and more than 2,000 juvenile sessions of other court existed by 1982. Bowling was the last state to establish a juvenile court system in 1945. Maksud dia di sini pada Julai 1899, Parlimen Illinois mengesahkan undang-undang yang didraft secara meluas untuk menubuhkan kanak-kanak pertama di negara itu. Semua kes kanak-kanak harus ditengok oleh seorang hakim di persekitaran yang mempunyai rekod tersendiri dan bilik mahkamah mereka tersendiri. Oleh kerana Cook County iaitu di Chicago merupakan satu-satunya bidang kuasa dengan penduduk saiz yang besar, kini menjadi tapak mahkamah remaja yang pertama. Mahkamah Juvana mendapat populariti yang dengan cepat sekali, iaitu lebih daripada 600 mahkamah Juvana dan lebih daripada 2000 sesi Juvana mahkamah lain dan telah wujud pada tahun 1932. Wyoming ialah negeri yang terakhir yang menubuhkan sistem mahkamah Juvana pada tahun 1945. Dengan itu saya mengakhiri pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.